Nama aku Aifa. Aku merupakan pelajar UUM. Jadi hari ini aku nak cerita satu kisah seram yang aku sendiri alami. Cerita dia bermula bila kami duduk dekat Inasiswa AB dan pada masa yang sama tu, waktu tu Minggu Raya. UUM bagi kami pilihan sama ada nak balik rumah, beraya dengan family ataupun duduk sini. Jadi kami pun stay lah sini. Tinggal kami 7 orang dekat blok A tu saja. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam tu kami kumpul ramai-ramai tau untuk makan malam. Kami masak-masak sama-sama, lepak-lepak, borak-borak apa semua sampailah tengah malam. Dah sampai tengah malam tu masing-masing dah mengantuk lah. Dah mengantuk tu nak balik bilik. Balik bilik macam biasa lah. Balik bilik macam biasa. Jadi waktu satu malam tu aku ada seorang kawan tau, nama dia Izzah. Izzah ni kan dia ada satu tabiat tau. Dia suka sangat pergi tandas blok B. Tandas blok A tu ada je, dekat je. Tapi dia nak pergi juga tandas blok B kan. Bangunan lain-lain tau, bangunan lain-lain. Tapi dia nak pergi tandas blok B juga. Tapi sebabkan dia dah biasa pergi dan tak ada apa-apa benda pun yang berlaku kat dia, jadi kami macam biar je lah kan dia pergi. Lepas tu pada pukul 4 pagi tu, kawan aku ni, waktu kami semua tengah tidur, kawan kami ni dapat call daripada boyfriend dia. Boyfriend si Izzah tu lah dapat call daripada boyfriend si Izzah tu. Dia kata macam ni, "Weh, tolong tengok si Izzah tu. Aku tak tahulah dia, tapi dia gelap-gelap menangis-nangis waktu call dengan aku." Risaulah aku. Yelah, power siapa kan tak risau kat awet dia sendiri. Jadi kawan aku yang dapat call daripada boyfriend si Izzah ni, kejutlah kami nak pergi ke bilik si Izzah ni, nak tengok si Izzah lah. Takkan nak pergi seorang-seorang kan, sebab dia pun macam tu kan. Lepas tu dah sampai bilik si Izzah ni, kami tak buka lampu lah sebab ada pukul 4 pagi kan, tak naklah kacau dia. Lepas tu kami nampaklah dia kan, sebab daripada luar cahaya kan, daripada cahaya luar tu kami nampak dia tengah termenung lah, dia tengah gelak lah, dia tengah menangis lah. Kami pun jadi macam cuak lah, risau kami kan, dekat bawah kan. Lepas tu dia campak phone ni tu, kami dah jadi cuak macam, kenapa dia ni kan, gaduh dengan boyfriend ke? Takkan gaduh dengan boyfriend sampai macam tu kan, benda boleh settle. Kami cakap lah kat dia kan, kau ni kalau gaduh dengan boyfriend pun janganlah sampai macam ni kan. Yang peliknya kan, waktu kami kecoh-kecoh dalam bilik si Izzah ni, roommate dia tak bangun pun. Macam, kenapa roommate dia ni memang tidur mati terus lah roommate dia. Kami terus kejut roommate dia kan, kejut roommate dia. Lepas tu kami pergi bilik ke bilik kejut yang lain-lain tu lah. Kejut yang lain-lain tu suruh datang tengok kan, macam bahaya pula kalau kami dua je yang di situ kan. Lepas tu kejut yang lain ni bagi bangun, suruh masuk dalam bilik si Izzah ni sekali. Lepas tu Izzah ni dia terus bangun kan, dia terus bangun daripada katil dia, dia tengok dekat luar, dia tengok dekat tingkat 5. Tingkat 5 tu mana ada orang pun, tapi dia tengok kat atas kan. Lama gila dia tengok atas tu. Kami pun pandang lah kat tingkat 5 tu, tak ada apa-apa pun, tapi dia tengok lama gila. Kami pun macam dah cuak kan, dah cuak. Kami terus call RA punya orang lah. Kami call RA suruh datang ke sini, sebab benda tu takkan kami nak handle kan. Dalam 15 minit macam tu kan, Izzah melalak seorang-seorang dia dekat situ kan. Datanglah RA, pengetua dengan orang PKU. Tapi waktu tu Izzah dah meracau teruk lah. Dia kata macam ni, aku nak naik tingkat atas, aku nak naik tingkat atas. Dia jerit-jerit dalam bilik tu. Kami macam macam tahan dia lah, tak nak bagi pergi kan. Lepas tu orang PKU ni pun datang. Dia datang, yang kami pelik ni kan, dia datang, dia pergi cek tekanan darah je. Macam apa hal dia ni kan. So lepas dia dah cek tu, dia kata macam ni, kawan awak ni okey je, cuma stres. Kami macam, aku pun dah latih cakap lah, macam ni rupanya stres. Lepas tu bila fikir-fikir balik, mungkin lah kot kan, sebab waktu tu kan hectic week kan. Jadi mungkin dia stres sebab assignment ke, stres sebab benda lain ke kan. Lepas dah reda sikit kan, Izzah dah cool down, dah tak meracau apa semua tu, dia pun pergilah sambung tidur sebab Izzah penat kan. Lepas tu kami pun sembang-sembang lah dengan roommate dia kan, tanya apa sebenarnya yang jadi kan. Lepas tu roommate dia cerita, waktu lepas habis makan malam tu kan, dia pergi tandas sorang-sorang kan, tandas blok B tu lah dia pergi tu kan. Dia pergi tandas sorang-sorang, lepas tu balik tu dia menggigil-gigil. Tu si roommate Izzah ni tanyalah, kenapa kan, kau kenapa tiba-tiba menggigil ni? Rupa-rupanya waktu dia pergi tandas tu, waktu dia masuk tu, dia buka lampu kan, lampu tu berkelip-kelip tau. Tapi dia buat tak tahulah kan, dia buat tak tahu sebab yelah tandas tu kan lampu tak guna kan. Dia settlekan hajat dia dalam tu apa semua. Lepas tu waktu dia nak basuh tangan tu, dia bunyi tapak kaki. Tak orang tu ada benda berjalan dalam tu kan. Tapi dia buat tak tahulah sebab memang dia seorang je dalam tu. Lepas tu waktu dia basuh tangan, dia nampak ada kelibat hitam dekat dalam cermin. Dia dah cuak, dia balik bilik. Balik bilik memang dia menggigil lah. Memang menggigil waktu tu.
Lepas tu, lepas beberapa hari kejadian tu kan, aku cerita balik kat dia apa yang jadilah. Lepas tu dia kata waktu malam yang jadi tu sebenarnya dia mimpi benda tu, kelibat tu muncul dalam dia punya tidur. Jadi aku simpulkan sendiri kat sini, yang benda tu yang kacau di malam tu. Itulah cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak cerita tentang kisah seram saya. Masa ni mula-mula berlaku saya masuk UM. Masa tu minggu orientasi MSK, saya dapat inasias kat Bukit Kaci. Seperti mana kita tahu, Bukit Kaci ni dia duduk luar daripada UM, duduk kawasan yang terpencil lah lebih kurang. Saya ni jenis orang yang susah nak tidur. Kadang tidur pukul 3-4 pagi macam tu, kadang tak tidur langsung. Nak adakan cerita, satu malam tu saya tengah main telefon, tiba-tiba saya terdengar bunyi kursi yang kuat. Masa tu pukul 2:30 pagi. Saya pun terfikir, siapa je tak tidur lagi masa ni, sebab ya kan mula masuk situ kan. Tak lama tu saya pun buat macam biasa, saya main telefon, buka YouTube apa semua. Lepas tu bunyi lagi. Kali ni bunyi guli bekas guli banyak, macam ada orang buat jatuh terbalik kan. Memang banyak guli dalam tu. Lepas tu saya dengar macam ada orang tengah main baling-baling guli tu. Bunyi guli tu ting tu. Tak ada bunyi bukan yang tu lah. Lepas je aku pandang roommate aku tu, aku terus kejut dia. Aku kejut lah, Mi bangun lah. Lepas tu dia tak bangun. Masa tu aku dah takut lah, sebab ya kan. Tapi aku buat macam steady je. Buat macam biasa lah. Lepas tu tak lama lepas tu dengar satu bunyi. Kali ni bunyi tu memang kuat lah, bunyi pintu tu. Memang kuat gila, masa tu seram gila. So aku macam siapa tu tak tidur je tadi. Seram. Masa tu naik belakang lah bulu roma aku semua. Silapnya time ni, masa benda ni semua berlaku ni, aku pergi buka YouTube, aku pergi pasang ayat ruqyah dengan ayat Quran. Apalagi benda tu pun mengamuk lah. Lepas je aku pasang ayat Quran dengan ayat ruqyah tu, benda tu pun mengamuk lah. Lepas mengamuk tu, dia pun sup lalu depan muka aku. Aku pun naik bulu roma aku masa tu. Lepas tu, yang peliknya, time tu roommate aku memang tak sedar langsung. Lepas tu, tak lama lepas tu, dalam 5 minit lepas tu, datang pula bunyi lain. Kali ni bunyi kursi silang dengan bunyi tarik dia balik. Lepas bunyi macam tu, aku memang tak boleh gua. Aku memang dah takut sangat lah. Jadi aku tarik selimut, aku pejam mata, aku paksa dia aku tidur. Biar apa pun aku nak tidur masa tu, tak nak buka mata. Esok pagi tu lepas aku bangun, aku terus tanya roommate aku, Mi, kau ada dengar apa-apa tak semalam? Lepas tu dia jawab, tak ada apa-apa. Asal? Lepas tu aku pun macam, tak apa lah, tak ada apa-apa. Sebabkan aku seorang je dengar, aku ingat balik pesan mak aku cakap, kalau kita terdengar bunyi guli, kerabuan, tu memang ada gangguan. So, dalam cerita ni disebabkan aku seorang je dengar, roommate aku tak dengar apa-apa, aku ambil keputusan untuk diamkan diri je lah. Dan aku malas nak ceritakan kat orang terdekat, sebab aku tak nak dia orang takut dengan cerita aku ni. Sebab banyak kejadian yang berlaku kat aku lepas kejadian yang aku ceritakan tadi.